Show. Fiza Aus in the house, babies. Saya telah kembali selepas saya berehat mungkin selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. 5 hari, maklumlah sibuk kat pengantin kan. Macam saya lah pengantin, saya ambil leave. Dulu saya kahwin pun tak ambil leave, panjang sangat. Cakap lagi dahulu ya, bila saya waktu tu saya nak bernikah hari Jumaat. Saya bertugas sampai hari Rabu ke hari Khamis, kalau tak silap saya. Anyway, saya bersama anda sekarang ini dalam The O Show. Yeah. Dengan rahsia-rahsia anda, dan hari ini saya rasa bahagia sangat sebab saya ni hari ini macam-macam benda yang percuma yang saya nak berikan. Antaranya, bagi fans-fans, nak beritahu tak? Okeylah, saya rahsiakan dulu lah ya. Tapi saya pasti kalau awak ikuti saya berbaloi sangat, sebab tiket-tiket cukup mahal, akan saya berikan kepada anda sebentar nanti dalam The O Show. Selamat pagi, dan lagu dari Dali Filsuf dan juga kumpulan Slick dengan lagu mereka Jalan Bersimpang untuk anda 10.20 pagi waktu di Riyadh. Dan kalau memandu, hati-hati di jalan raya. Saya pasti ramai yang dah pun sampai ke pejabat, seperti yang adalah waktu kerja anda lah kan. 10 pagi, ada masuk 9 pagi, ada masuk 8 pagi. Wah, rajin betul anda ya. 8 pagi ni selalunya saya kagum, sebab itu adalah waktu waktu paling sibuk ya anda, sebab anda akan berasa-asa dengan para pelajar yang ingin ke sekolah juga dan sebagainya ya. Sementara itu dilaporkan beberapa lagi info lalu lintas untuk anda pagi ini. Saya nak maklumkan bahawa kerana memandu, hati-hati ada kemalangan di Tiong Bahru Road, Simpang Lower Delta Road, lorong kiri, dan juga dilaporkan ada kerja-kerja pembaikan jalan raya di Republic Avenue dekat dengan Simpang Nickel Highway dan juga Simpang Republic Avenue. Untuk sebarang info trafik 6255-8400. Uria 897 FM. Baik, terima kasih atas kiriman-kiriman email anda, juga kiriman rahsia anda ketika saya bercuti ya ke Facebook saya amat hargai sangat. Sementara itu, kalau anda yang ingin anda yang tertanya bagaimana caranya untuk anda dapat berhubungan dengan saya, anda boleh menghubungi saya di 669-11897, dan juga anda boleh menghantarkan kiriman peribadi anda, private message anda ke page saya di Fiza O yang hanya akan dilihat oleh saya seorang sahaja. Dan selain itu juga anda dapat hantarkan email anda ke fiza@mediacorp.com.sg, fiza@mediacorp.com.sg untuk berkongsi rahsia anda dalam The O Show. Dan ingat, hari ini saya mencari 2 yang bertuah untuk setiap antara anda mengenai 2 keping tiket ke konsert ini. Saya rasa gairah sangat untuk ke konsert ini, dan saya pasti ramai lagi akan kata orang tu akan tergila-gila untuk terpilih untuk menjadi pemenang bagi konsert ini. Akan saya menaikkan posternya di Facebook kami di Ria 897, juga di page saya dan juga di Twitter. Sebentar nanti anda perlu tekan siapakah rasa anda artis ini yang saya maksudkan. Show dengan rahsia-rahsia anda pagi ini. Ada kiriman rahsia dari seorang girlfriend yang anda hantarkan menerusi kiriman email saya ke fiza@mediacorp.com.sg. Terima kasih atas kiriman anda, saya hargai sangat. Dan jangan bimbang seperti yang saya janjikan tiap kali, bahawa saya tidak akan dedakan nama anda yang anda kirimkan dalam email anda, ataupun yang terkandung dalam mungkin alamat email anda. Saya akan tukar nama anda pagi ini kepada Rainy, bukan nama sebenar. Kata anda, "Hai Fiza, tolong jangan sebut nama saya, dan biarlah nama email saya rahsia," kata Rini, bukan nama sebenar. "Saya sedih dan kecewa sangat dengan perangai pemalas suami saya, dan perangai suami saya yang sering kali suka sangat menyalahkan saya. Kami dah berkahwin sudah 10 tahun dan kami ada 4 orang anak. Dan sejak saya melahirkan anak kedua ni, saya dah tak bekerja sebab siapa yang boleh menjaga anak-anak? Ya, tak ada orang lain yang dapat menjaga mereka dari keluarga saya ataupun dari keluarga dia. Jadi terpaksalah saya berhenti kerja untuk menjaga anak-anak kami. Biasalah kan, saya sebagai isteri buat kerja rumah, masak, jaga anak, didik anak, dan juga menjaga tata tertib anak. Selalunya setiap suami ni akan membuka letterbox. Ya, mereka akan membuka letterbox, simak bil dan menguruskan bil. Setelah tu simpan bil tu dalam file yang tertentu agar dapat disimak semula supaya tak hilang dan sebagainya. Tapi itu pun saya tolong, sebab saya tahu dia bekerja kan, saya di rumah, saya tolong semuanya.
Dia ni akan campak bil tanpa disemak dan simpan di mana-mana di celah-celah almari. Sampai kadang-kadang ni berbulan-bulan ada bil-bil yang tertunggak. Sampaikan pernah bil api air tak terbayar sampai mati sebab kami tak mempunyai sebarang elektrisiti waktu itu di rumah kami. Diana di SBS 10:49 pagi dalam The O Show, dan sambungan rahsia oleh Rini. Awal tadi telah pun saya kongsi tentang suami anda yang suka sangat menangguh-nangguhkan pembayaran bil anda, dan pernah nak ingatkan supaya jangan tangguh lagi pembayaran bil. Sampaikan pernah seketika tu bil anda tertunggak dan api air di rumah anda tak terbayar, jadi anda tak dapat nikmati elektrisiti dan juga air di rumah anda yang tak dibayar langsung. Jadi anda pernah menegur dia, tapi anda dimarahi. Dia kata, awak ni duduk rumah tu, apa salahnya awak simak? Awak tahu kan saya kerja? Fiza, kalau saya simak boleh, tapi wang tu siapa yang nak kena bayar? Kadang-kadang tu di bulanan tu sebanyak $600 tu diberikan untuk school fees anak, duit pasar, duit tuition. Sakit pening pun termasuk juga dalam duit tu yang diberikan tu. Sampaikan saya pening sangat untuk cukup-cukupkan. Dan especially kata anda, bila salah seorang anak saya sakit, saya tak ke klinik sebab wang tak cukup dan terpaksa beli ubat lain. Tapi lambat baik kesan anak saya terpaksa untuk menahan sakit. Kadang-kadang ni makan pun tak cukup. Kata anda, bila tak masak, balik mukanya masam. Bila saya semak, suruh dia untuk hubungi syarikat tertentu untuk wave ke ataupun untuk bayar installment ke. Hai Fiza, dia bawa tak tahu aja. Dia kan lengahkan masa, dia kata, "Ani sibuk lah. You tahu tak? Janganlah kacau." Jadi tengoklah Fiza, saya ni dah pun nasihatkan dia, suruh call mungkin syarikat ni untuk wavekan late charges, call yang ini untuk wavekan ni sebagainya, tapi tak dilayan. Saya ni pun pernah bekerja Fiza, bekerja di pejabat, dan memang sibuk kadang-kadang, tapi bila masa rehat tu, bila waktu break sebagainya, takkanlah tak boleh kita lakukan seminit untuk keluarga. Itu kan tanggungjawabnya sebagai suami. Kalau waktu kerja tu kadang-kadang tu di mejanya ni dia tengah isap rokok ni, itu pun tak nak angkat telefon. Itu pun susah untuk dibantu saya bila saya suruh dia untuk lakukan perkara-perkara tertentu. Saya di rumah ni macam-macam kerja perlu buat. Hantar anak ke sekolah, jemput anak pulang, masak, hantar anak ke tuition, buat kerja rumah. Kadang-kadang tu saya ni sempat tahu masih dapat membantu suami saya. Saya ni dapat multitask. Sampaikan saya sakit, tapi itu pun tak dilayan oleh suami. Saya tak tahulah Fiza nak buat apa lagi. Dalam tu, suami saya ni pula pelukik sangat. Bila bab dia tu, beli kasut baru, baju baru, seluar baru. Tapi kalau anak-anak minta duit sikit, punyalah kedekut, susah betul. Kami ni kalau ajak jalan ni, itu pun susah. Dan kalau kami sekeluarga ingin jalan, anak-anak saya, sebab kata orang tu, asyik pakai baju tu juga sebab tak pernah dibeli oleh ayah mereka. Itulah rahsia oleh Reni tentang suami anda yang berat tulang betul untuk bantu keluarga dan juga agak berat untuk memberikan duit pada anda dan juga anak-anak anda. Berita Ria disampaikan Fiza O. Kenaikan 1% mata kepada kadar sumbangan CPF pekerja menjadikannya 37%. Yang diumumkan dalam Belanjawan 2014 dianggap oleh para pemimpin kesatuan sekerja sebagai tidak mencukupi. Para pemimpin buruh yang menghadiri dialog pasca Belanjawan malam tadi malah mencadangkan kadar itu dikembalikan ke tahap sebelum tahun 1999, iaitu sebanyak 40%. Ini bagi mengimbangi kos jagaan kesihatan yang terus meningkat. Bercakap kepada pemberita selepas mempengerusikan dialog yang dihadiri sekitar 200 pemimpin pekerja itu, Setiausaha Agung NTUC Lim Swee Say berkata pihak kesatuan sedar tentang implikasi terhadap syarikat-syarikat menyusuli kenaikan kadar sumbangan CPF itu. Menurut beliau, perikatan tiga pihak akan bertemu untuk membincangkan rangka kerja CPF yang baru agar ia relevan dengan keperluan jangka panjang. Namun Encik Lim memberi jaminan kepada para pekerja, pemerintah tidak berhasrat untuk melakukan perubahan lanjut terhadap kadar keseluruhan sumbangan CPF dalam masa terdekat ini.
Sebarang perubahan, menurut beliau, perlu mengambil kira keadaan ekonomi negara, kos perniagaan dan daya saing syarikat. Semasa pembentangan belanjawan 2014 minggu lalu, Menteri Keuangan Tharman Shanmugaratnam telah mengumumkan bahawa caruman CPF majikan akan dinaikkan pada 1% mata kepada 16% untuk semua golongan pekerja yang akan disalurkan kepada akaun MediSave. Ini bagi membantu golongan pekerja bergaji rendah dan gaji pertengahan. Raja Abdullah II bagi Jordan yang sedang dalam rangka lawatan ke sini semalam telah bertemu usahawan dari Persekutuan Para Peniaga Singapura SBF untuk meneroka kerjasama pelaburan yang boleh disertai oleh peniaga kedua-dua buah negara. Kedua-dua buah negara juga telah memeterai perjanjian meningkatkan pembangunan sumber manusia melalui MOU di bawah rangka kerja Dialog Asia Timur Tengah AMED yang turut menawarkan latihan vokasional di Jordan. MOU itu antara lain akan mengadakan kerjasama dengan berbagai bidang pembangunan ekonomi termasuk perunding cara, pengupayaan modal insan dan pengurusan air. Dagangan dua hala antara Jordan dan Singapura telah meningkat daripada $60 juta pada 2005 kepada lebih $242 juta tahun lalu. Singapura juga memeterai perjanjian dagangan bebas FTA dengan Jordan pada 2005 yang pertama dijalin dengan sebuah negara teluk. Dalam pertemuan itu, antara bidang yang hendak diterokai ialah makanan dan pensijilan halal. Singapura sedang mengalami musim kering paling panjang, iaitu selama 27 hari sepanjang 2 bulan lalu, lebih lama daripada yang pernah dicatatkan pada 2008, iaitu selama 18 hari. Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA menjangkakan musim kering akan berterusan sehingga bulan depan. Musim kering yang disebabkan tiupan monsun timur laut yang dialami negara-negara rantau ini termasuk Singapura bermula agak awal tahun ini berbanding tahun-tahun sebelumnya. NEA juga menjangkakan hujan akan turun bermula minggu depan, kedua bulan depan. NEA juga menjangkakan hujan akan mula turun minggu kedua bulan depan. Cuaca kering berlarutan telah menyebabkan banyak kebakaran berlukar di merata tempat dalam masa beberapa minggu yang lalu. Sekolah-sekolah juga telah mengingatkan murid-murid agar minum lebih banyak air sedangkan kegiatan jasmani masih diteruskan seperti biasa. Sementara itu, para penternak ikan di bahagian timur dan barat Selat Johor terus memantau keadaan di kolam-kolam ternakan menyusuli kejadian ikan mati beberapa minggu lalu. Sementara itu, kes denggi yang pada minggu lalu telah pun dilaporkan mencecah paras terendah. Kementerian Kesihatan MOH menyatakan terdapat 197 kes denggi pada minggu lalu yang terendah sejak Januari 2013 bila 132 kes dilaporkan. Ini berbanding 369 kes dilaporkan pada minggu sebelumnya yang mencatat jumlah tertinggi dalam bulan Februari. Ini menjadikan jumlah keseluruhan denggi tahun ini kepada 2,765 kes kesemuanya. Dengan itu sekian sahaja berita di Ria 897 yang telah disunting oleh Surtini Sarwan. Apakah untuk anda dan juga lagu dari Rama dan juga Zai Bakhtian, juga lagu duet antara mereka, sketsa segitiga untuk anda dalam Video Show dengan rahsia-rahsia anda. Sesuatu terima kiriman email lagi dari seorang girlfriend kata, "Hai Fiza, saya minta Fiza supaya jangan sebut nama saya semasa bercerita nanti." Jadi saya akan menukar nama anda pula kali ini kepada Ida, bukan nama sebenar. Jadi Ida, kiriman anda yang anda kirimkan di sini, kata anda yang agak panjang, baik, Lizda. Kata Lizda, anda meminta saya untuk rahsiakan sebab hanya ibu anda sahaja yang ketahui masalah ini, sebab anda tahu bahawa kisah anda tak dapat diterima oleh sebahagian besar masyarakat kita. Dan mungkin juga kalau saya mendengar kisah ini dan saya tak pernah melaluinya, mungkin juga saya tak dapat menerima kisah ini. Mula-mula
Ya, ibu saya marah juga. Tapi selepas itu dia faham, tapi tak tahu apakah cara yang terbaik untuk dapat membantu saya. Saya kenal dengan seorang kawan baik saya ni, yang saya kenal sewaktu saya belajar di luar negara, yang bernama Fauzi. Bukan nama sebenar. Yang peliknya, kami sebenarnya belajar di sekolah yang sama, dari sekolah rendah sampailah ke institusi. Tapi hanya mengenali dan sedari kenyataan itu bila kami berkawan di luar negara. Pada mulanya saya tak suka langsung dengan dia, sebab saya tahu bahawa dia ni suka dengan saya. Dan juga saya diberitahu bahawa dia ni dah pun ada girlfriend sewaktu itu. Oleh kerana saya pernah disakiti sewaktu bercinta, saya menyampah sangat dengan lelaki-lelaki ni yang nak kenal-kenal walaupun dah ada girlfriend. Dia add saya di Facebook tapi saya tak layan dia sampailah ketika itu. Kebetulan kami mengambil kursus yang sama dan juga modul yang sama di luar negara. Dan waktu itu kami belajar bersama. Pada mulanya kami berkawan macam biasa. Saya tahu dia suka berkawan dengan saya, tapi saya juga selalu sangat ingatkan dia bahawa dia ada girlfriend. Ya, supaya dia akan terus ingat status dia dan tidak akan melampaui batas. Tapi semakin hari kami ni semakin akrab dan dia ni, Fiza, asyik-asyik nak melekat saja. Saya jadi rimas dan saya mengeluarkan kata-kata kesat sampailah dia berhenti untuk kontak saya selama 2 bulan. Sewaktu ujian semester akhir tu saya bersalah sangat dan saya menghubungi dia untuk minta maaf. Kami bertemu lagi, tapi kali ini saya bawa kawan saya. Waktu itu saya sedar bahawa Fauzi ni adalah lelaki yang baik dan sangat ikhlas, dan cuma dia tak tahu caranya menunjukkan kasih sayang sebagai seorang teman tanpa disalahertikan. Dia banyak tolong saya dari semua aspek, termasuklah agama. Dia ni bukanlah ustaz ataupun bukanlah asatizah, tapi dia cuba untuk nasihatkan saya, and it all made sense. Jiwa saya sebelum ini berkecamuk dan lebih tenang lagi dengan bantuannya. Kami bertiga, saya, kawan saya dan juga dia, sangat rapat. Saya anggap dia sebagai seorang kawan perempuan. That comfortable, kata anda. Tapi saya tak pernah sayang dia sebagai seorang kekasih. Sampailah kami terpaksa pulang ke Singapura. Berat betul nak tinggalkan, Fiza, tempat bersejarah itu. Tapi kami dah berjanji, walaupun lepas kami tinggalkan luar negara tu, kami pulang ke Singapura, kami akan tetap berkawan. Dan saya teringin sangat nak berkenalan dengan girlfriend dia. Dan sebelum Fauzi pergi, saya pernah message dia untuk beritahu dia yang saya ni teramatlah hargai dia, bantuan dia dan juga kehadiran dia. As a matter of fact, saya rasa dia adalah anugerah dari ilahi. Sumpah, saya tak ada maksud yang lain. Tapi setelah saya mendarat, saya dapat message di Facebook daripada girlfriend si Fauzi ni. Mengamuk sebab dia fikir yang saya ni ada hubungan dengan si Fauzi. Saya cuba untuk explain tapi tak diterima. Saya memahami perasaan dia dah berhenti menghubungi Fauzi. Sedih saya betul-betul nak berjumpa dengan girlfriend dia. Tapi tak apalah. So everything went smoothly sampailah 2 tahun kemudian. Saya dan Fauzi bertegur sapa di MSN. Setakat tanya kabar dan yang ringkas sahaja. Fauzi memberitahu saya bahawa dia sedang mencari pekerjaan. Dah lama dia mencari tapi tak dapat juga. Dan di tempat kerja saya ni ada tempat kosong. So saya recommend lah. Ya, apa salah kan? Sebab dia pun banyak bantu saya dahulu. Saya nak juga balas budi dia. Dan bohonglah saya katakan kalau saya tak rindukan dia. Akhirnya dia mendapat tempat dalam departmen saya. Tapi belum sempat beritahu girlfriend dia. Saya asyik beritahu dia, please lah, beritahulah ya girlfriend. Tak nak drama lah. Tapi dia tak lakukan sebab dia tahu bahawa girlfriend dia tak akan terima. Pada mulanya, kami tak begitu rapat, jaga jarak. But it was awkward. Dan kami tak nak sesiapa sedar bahawa kami telah pun kembali rapat. Lama-kelamaan, kami jadi kawan baik, berkongsi segala kisah dan cerita. Tapi Fauzi masih lagi tak suka bercerita tentang girlfriend dia. Dan tiap kali saya tanyakan tentang dia, saya nampak sesuatu yang berubah dan berbeza. Dengan gelak saya rebus untuk anda dalam The Show. Alright, dan saya mengerahsia oleh anda. Lizda bukan nama sebenar. Anda bersama dengan anda kongsi tentang seorang kawan baik anda yang ada hati dengan anda tapi awak tak suka dengan dia langsung. Anda anggap dia sebagai seorang kawan saja. So anda telah tawarkan pekerjaan di tempat kerja anda sebab awak kesiankan dia ya, yang tak ada sebarang pekerjaan. Dan bila awak cuba untuk
buka cerita, tanyakan selongkar tentang perhubungan beliau dan juga girlfriendnya. Akhirnya dia menceritakan tentang masalah beliau dan girlfriend. Dia tak pernah cinta dengan girlfriend dia. Hubungan mereka diteruskan sebab ada perkara yang berlaku dan mereka harus berkahwin tak lama lagi. Itu pun bukan atas dasar keinginannya. Dia dah tolak beberapa kali. Dan waktu itulah saya baru sedar betapa teruknya situasi dia. Telan mati mak, diludah mati bapa. Saya amat mengasihaninya dan hari-hari saya berusaha untuk membahagiakan dia. At least help him to forget his problems for a while. Tapi kami manusia, kita akhirnya jatuh cinta. Saya mula-mula tak mau terima apa-apa yang apa saya rasa ni. Saya cuba untuk yakinkan diri saya bahawa it's just sympathy, saya cuma kesiankan sahaja dan bukan cinta. Tapi semakin hari berlalu, this indeed is love. Dan dia pun meluahkan perasaannya terhadap saya dan dia kata dia tak pernah rasa bahagia begini. Saya tahu bahawa dia tak menipu dan pada mulanya saya mengelak. Tapi kami cukup rapat, dia faham saya betul. Dia cuba untuk putuskan hubungan dia dengan teman ditanya tapi tak diizinkan. Sehinggalah dia berjumpa dengan kedua-dua orang tua saya untuk memberitahu niatnya untuk bernikah dengan saya. I know it's stupid. Dia dah ada girlfriend. Jadi kami bertemu sekali lagi. Waktu tu saya bersama dengan mama saya. Mereka berbual 10 minit begitu. Dan saya terperanjat sebab mak saya suka dengan dia. Dan kata mak saya, nalurinya mengatakan bahawa Fauzi mungkin adalah jodoh saya. Padahal Fiza, dulu mak saya ni tak suka dengan dia. Saya happy, tapi saya juga sedih. Sebab dia masih lagi merupakan kekasih orang. Itulah dia Fiza, rahsia saya dari Lizda. Diari Ria pagi ini, acara yang boleh diikuti yang berbayar ataupun yang tidak dalam fail Diari Ria telah pun dimuatkan oleh Azlin Ali. Pada pagi ini, acara pertama ada kaitannya dengan Social Media Week. Berkenaan dengan anda yang suka dengan dalam bidang penulisan. Kita ada All In Young Writers Media Festival yang kembali lagi. Anda boleh langsung sahaja ya pada 23 Februari yang lepas ya. Saya rasa kalau anda yang ingin terus saksikan, ini adalah ada sedikit pendalaman tentang bidang penulisan seperti tulisan oleh Adeline Fu, Colin Cheong dan juga ramai lagi. Dan kalau anda yang ingin berkongsi sebenarnya acara-acara yang anda mungkin ikut atau anda anjurkan, anda boleh emailkan info itu ke alamat Azlin azlin@mediacorp.com.sg. Dan yang ini menarik sekali, kalau anda yang memang suka sangat dengan pementasan ini, saya dengar khabar bahawa tiket-tiket telah pun hampir habis dijual, iaitu pementasan Jumaat 6 pagi. Untuk sambutan juga ulang tahun teater kami yang ke-25 tahun, ia akan berlangsung 27 hingga 29 Mac. Untuk maklumat lanjut anda boleh layari www.esplanade.com untuk ketahui lebih lanjut tentang acara ini. Jadi kalau anda yang ingin berkongsi acara yang anda bakal anjurkan ataupun anda bakal anggotai, emailkan sekarang juga ke alamat Azlin azlin@mediacorp.com.sg. Diari Ria 897. Sementara itu, kalau anda yang mungkin sedang memandu, sedikit info trafik untuk anda pada pagi ini. Sekarang ini dilaporkan berlakunya kenderaan rosak di CTE mengalah ke AYE selepas laluan keluar PIE Jurong, dan juga kenderaan rosak di TPE mengalah ke PIE sebelum laluan keluar PIE. Laporan trafik dibawakan Darwin Interior. Kunjungilah Darwin Interior untuk rebut tawaran diskaun 20% tambahan riba tunai $888 beserta hadiah-hadiah menarik. Untuk keterangan lanjut, hubungi 63968558. Darwin Interior, mencipta rumah idaman. Dan cuaca di Singapura pada hari ini pula diramalkan cerah dan kadang-kadang berangin dengan suhu antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Laporan keadaan cuaca dibawakan kepada anda oleh Pos TKI. Nak kirim barang ke Indonesia? Telefon Pos TKI 62974805. Pos TKI, kiriman terjamin. Hitam Jelaga, satu cita rasa, bersepuk jingga, satu aliran, melahirkan satu rasa, satu gelombang. Ria. Diari Ria. Ria 897 FM. Memberikan anda satu kesegaran.
11.47 pagi dan saya harapkan anda yang mengantuk awal tadi telah pun rasa tersedar lebih lagi celik, lebih lagi segar sekarang ini. Saya ada terima kiriman rahsia seorang girlfriend. Kata salam Kak Fiza, saya nak beritahu anda saya ini mengantuk gila dalam office. Akibat tak boleh menahan mata sekarang ni, saya bersembunyi untuk tidur setengah jam. Nasib baik bos saya tak cari Fiza. Anyway, selamat pagi. Dan tempat anda bersembunyi pagi tadi untuk tidur setengah jam ialah di tandas tempat kerja anda. Oh, wow. Baiklah, Ria 897 FM dalam VO Show ini bukan khas untuk anda oleh Avatar Inner Glow Beauty Drink ini. Dan saya terima kiriman rahsia. Ada seorang girlfriend mengatakan kiriman peribadi anda, private message anda ke Facebook saya di page Fiza. Anda katakan, "Hai Fiza, saya nak berkongsi pengalaman saya. Tahun lepas saya berkenalan dengan seorang lelaki yang lebih muda lagi dari saya. Dan saya merupakan seorang ibu tunggal. Saya kenal dia hanya setakat 4 bulan sahaja. Sebab tak tahan dengan sikapnya yang pentingkan diri sendiri dan terlalu ego dengan dirinya sendiri dan tak ada perasaan langsung, dan saya menyesal sangat berkawan dengan dia, kenal dengan dia. Makan minum di rumah saya semuanya dijaga dengan baik. Saya ni bukan orang senang, Fiza. Dia mesti tahu kesusahan saya, tapi dia buat bodoh sahaja. Lepas 4 bulan saya ambil keputusan untuk putuskan perhubungan dengan dia. Dan anda beritahu sesuatu, ya, ada beberapa perkara yang anda beritahu saya yang tak boleh saya kongsi di udara. Saya harap anda faham-faham saja, yang berkaitan dengan keintiman anda berdua yang seperti suami isteri. Jadi anda katakan selepas anda putus, dia mengganggu anda dengan SMS-SMS yang berbau seks dan memaki anda dengan perkataan macam-macam. Aib anda semuanya diceritakan, hinggakan di Facebook anda dia postkan segala aib anda. Macam-macam nama dia panggil anda di Facebook, dan waktu tu awak tak tahan lagi dengan kata-katanya dan anda membuat tindakan. Anda membuat laporan polis. Lepas tu lega sikit, tak ada gangguan lagi. Tapi sekarang ni pula saudara tiri saya, maksud saya makcik tiri saya dan juga adik sepupu saya, mereka semuanya ni boleh berbaik-baik dengan lelaki itu. Okeylah, tak kisahlah. Yang saya terperanjat di sekarang ni, mereka semua ni lebih percayakan lelaki itu dari diri saya. Dan macam-macam perkara mereka beritahu atau mereka akan gosip tentang saya, dan saya tahu semua ni dari kawan saya sendiri. Yang saya hairan ni, kenapa ni dia masih lagi ingin mengganggu kehidupan saya? Memanglah saya tak suka dengan mulut-mulut saudara saya, tapi mereka tetap adalah saudara saya. Lagipun mereka semua ni talan dua muka. Depan saya muka baik, belakang saya macam-macam hal peribadi yang mereka akan ceritakan tentang saya. Saya banyak berdoa supaya dijauhi segala hasad dengki manusia. Saya doa untuk dapat hidup lebih lagi bahagia dengan kehidupan sekarang ini. Pada di luar tu yang mendengar tu, hati-hati memilih teman hidup. Dan tolonglah rahsiakan nama saya, Fiza. Hanya Tuhan yang ketahui luka di hati saya. Terima kasih atas kiriman anda, girlfriend. Dan saya harapkan ini adalah satu pengajaran yang cukup hebat untuk anda. Untuk anda ketahui bahawa sekarang sebagai ibu tunggal, fokus utama anda adalah anak anda. Tambahan yang 100% natural organic ini, kita bersama dengan Maria. Hai, girlfriend. Hai. Jadi Maria, anda telah menggunakan atau mengambil minuman natural ini, iaitu Avatar Inner Glow Beauty Drink. Dah berapa lama agaknya? 1 month. Baru sebulan sekarang ini, ya. Bila anda dengar di Ria dan awak terpanggil lah untuk cuba minuman ini, apakah mungkin dahulu antara masalah yang anda hadapi? Itu muka saya macam gelap. Ada macam tanda-tanda jerawat. Then I try lah. After 1 month, I tengok muka I dah okay. Then my friend pun cakap, I kata tanda jerawat dah hilang lah. Oh, jadi antara masalah anda adalah tanda-tanda jerawat, ya? Sebab itulah antara perkara yang paling susah sebenarnya. Bila jerawat dah hilang tu, dia punya bekas-bekas tu, tanda-tanda hitamnya tu, itu susah betul nak hilang, ya? Jadi sememangnya bila anda gunakan krim yang tak berhasil, tak ada bezanya sebenarnya. Ya, jadi anda telah pun dapatkan bantuan dari Avatar Inner Glow Beauty Drink ini. Dan sekarang ini jerawat anda dah berkurangan?
Dah berkurangan. Tanda-tanda jerawat pun dah berkurangan ya? Dah lah. Dan Okey bagaimana pula dengan warna kulit anda? Ia lebih lagi cerah dari biasa? Lebih cerah sikit. Ini adalah kulit yang menyeluruh lah, tak tertumpu pada muka saja kan? Betul. Jadi apakah kata kawan-kawan anda ataupun mungkin keluarga anda yang melihat perubahan pada diri anda selepas anda mencuba Avata Innerglow Beauty Drink? Kemudian cakap muka saya nampak cerah lah. Tanda-tanda jerawat air dah hilang. That's all. Wah, good for you, girlfriend. Jadi, apakah nasihat anda untuk girlfriends ataupun kaum anda yang mendengar macam bagus tapi mereka belum lagi mencuba Avata Innerglow ini? Cubalah, kalau tak cuba tak tahu kan. Dan kalau anda yang ada seperti Puan Mariah ya, pernah ada masalah tanda bekas jerawat yang susah untuk dihilangkan, inilah minuman yang anda perlu untuk cuba untuk juga tenaga ya. Betul. Ya, anda lebih lagi kurang penat sekarang ini. Kalau tidak, lesu-lesu. Dan sekarang lebih lagi bersemangat kan? Ya, betul. Jadi dapatkan Avata Innerglow Beauty Drink anda. Hubungi 68414664. 68414664. Oh ya, betul. Kalau awak dapatkan Avata Innerglow ni, makin berseri wajah anda, makin cantik lagi. Dan kalau orang kadang-kadang ni kita bukan mahukan perubahan yang ketara, yang mendadak sangat, yang mengubah hidup anda atau mengubah hidung anda yang tak mancung jadi mancung, bukan. Kami inginkan anda untuk dapatkan that glow, seri wajah yang membuat anda lebih lagi yakin dengan diri anda. Apa yang anda boleh lakukan ialah anda hubungi dan dapatkan Avata Innerglow Beauty Drink anda. Hubungi 68414664. Dan ini sekian sahaja rancangan VO Show selama 1 jam yang telah pun dibawakan khas untuk anda oleh Avata Innerglow Beauty Drink. Berita di Riyadh disampaikan Fiza O. Prasarana terminal gas cecair asli LNG di Pulau Jurong akan diperluas dengan pembinaan tangki yang keempat. Ini boleh meningkatkan bekalan LNG sebanyak 50% lagi kepada 9 juta tan setahun menjelang 2017. Demikian diumumkan oleh Menteri Perdagangan dan Perusahaan S. Iswaran di satu persidangan industri hari ini. Penguasa Pemasaran Daya Tenaga EMA juga akan melancarkan proses saranan permintaan atau RFP yang mempelawa syarikat-syarikat menghantarkan saranan untuk membekalkan LNG yang baru di Singapura. RFP itu akan membolehkan Singapura melantik pengimport LNG bagi menawarkan bekalan dengan harga yang berdaya saing dan mencukupi. Ini akan dilakukan melalui dua proses, iaitu memastikan masa yang mencukupi untuk pembekal memuktamad dan menyerahkan saranan mereka, diikuti dengan persetujuan dengan pembekal mengenai jumlah yang diperlukan. Bergantung pada mutu dan keperluannya, Encik Iswaran berkata EMA akan melantik 2 pengimport bagi menyediakan bekalan dalam tempoh 3 tahun atau 1 juta tan LNG setahun. Pentagon merancang untuk mengurangkan 13% ketumbukan ketenteranya, mencatat paras paling kecil sejak Perang Dunia yang kedua. Setiausaha Pertahanan Amerika Chuck Hagel berkata sudah tiba masanya negara itu mengecilkan angkatan tenteranya dari 520,000 kepada antara 440 dengan 450,000 orang. Dalam ucapannya semasa membentangkan belanjawan pertahanan Amerika, beliau berkata selepas tamat misi keselamatan di Iraq dan Afghanistan, pasukan tentera itu tidak merancang untuk mengadakan misi ke negara-negara lain. Encik Hagel bagaimanapun mengingatkan tentang risiko mempunyai belanjawan ketenteraan yang kecil. Pentagon, menurut beliau, perlu memastikan jumlah anggota tentera yang lebih kecil yang perlu dilengkapi dengan latihan bermutu dan senjata canggih untuk memastikan kewibawaannya menghadapi berbagai konflik yang timbul. Setelah seminggu bergelut dengan keganasan yang semakin meruncing di Thailand, Ketua Angkatan Tentera Negara itu, General Prayuth Chan-o-cha, telah menggesa semua pihak mengadakan rundingan untuk mengelakkan konflik yang lebih buruk yang boleh melumpuhkan negara itu. Menurut media online The Nation, General Prayuth bagaimanapun tidak merancang untuk campur tangan lagi bagi menguraikan keganasan yang semakin membimbangkan itu. Sementara itu, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra kini menjalankan tugas sehariannya dari sebuah kawasan di luar Bangkok untuk mengelakkan daripada dijadikan sasaran serangan para penduduk
para penunjuk perasaan anti pemerintah yang mahu menggulingkannya. Pimpinan beliau kini menghadapi tindakan undang-undang setelah keluarga 2 orang awam yang mati dalam rusuhan itu memfailkan dakwaan membunuh ke atas beliau dan 5 orang lagi pegawai kanan kerajaan. Samsung telah mendedahkan telefon bijaknya yang baru, Galaxy S5, yang dilengkapi dengan teknologi imbasan cap jari dan sensor degupan jantung. Telefon bijak definisi tinggi yang baru itu juga dipasang dengan skrin 5.1 inci dan kamera 16 megapiksel yang setara dengan pesaing utamanya Apple. Produk terbaru Samsung itu juga mempunyai sistem bateri yang lebih tahan lama dan meningkatkan keupayaan perhubungannya melalui rangkaian Wi-Fi atau mobile. Dengan itu sekian sahaja berita di Ria 897 yang telah pun disunting oleh Surtini Sarwan. Lagunya Aku Bukan Penjara, dan macam perkara yang saya nak lakukan dalam masa lagi 40 minit saya bersama dengan anda. Antaranya adalah saya nak berikan peluang untuk fans-fans FT Island menang 2 keping tiket untuk saksikan FT Island live di Singapura. Yay! And so saya terima macam-macam ya, kirim message katakan Fiza, wow, dapat tengok Hongki, ini adalah hadiah yang perfect untuk suami saya. Ada katakan Fiza, saya nak sangat menang tiket-tiket ini, tapi anda perlu untuk mendengar saya dengan teliti sebab hari ini bukan seorang saja yang akan menang, tapi 2 orang bertuah untuk ke FT Island. Dan saya janji bahawa FT Island adalah antara saya salah ya, kumpulan band yang saya rasa cukup berbakat sangat, dan mereka adalah antara terunggul di Jepun sekarang ini. Untuk pengetahuan fans-fans FT Island ataupun yang non-fans, tahukah anda bahawa untuk kalender tahun 2014 yang dijual pada akhir tahun lepas, kalender yang paling laris terjual ialah kalender yang mengandungi wajah Hongki dari FT Island. Yes, that pretty boy Hongki, yang bukan setakat pretty boy, pretty face, tapi beliau memang berbakat dan boleh menyanyi. Jadi saya akan beritahu anda caranya untuk anda memenangi tiket-tiket ini. Anda mesti seorang peminat besar kumpulan FT Island. Hanya untuk fans sahaja tiket-tiket ini anda boleh menangi ya. Dan harga tiketnya bukan dan harga tiket yang akan saya berikan ni bukan calang-calang. Harga tiketnya bernilai setiap keping $148. Jadi akan saya berikan anda 2 keping tiket untuk 2 pemenang. Nantikan peluang besar ini untuk anda dapat saksikan Hongki live di Singapura. Khas untuk fans-fans FT Island. Tentang rahsianya berkenaan dengan pembantu rumahnya yang makan hati. Jadi kiriman beliau ataupun panggilannya selepas ini. Rashida yang nak berkongsi tentang kisah anda, nasib anda. Dan saya simpati dengan Cik Rashidah ni sebab anda katakan anda dah sekarang ni lanjut usia kan, dan saya anda umur dalam 60 lah. 60 ya. Anda dijaga oleh seorang pembantu rumah yang anda katakan tu tak boleh diharap ya. Sekarang ni waktu tengah hari sebegini beliau belum lagi bangkit dari tidurnya. Betul. Dan anda belum makan ubat lagi. Dan penting sangat untuk makan ubat waktu pagi ni, terutamanya bagi ni Cik ada masalah kencing manis ke, darah tinggi ke, macam mana? Saya ada kencing manis, saya ada gastrik, saya ada semput. Dah ada makan ke belum ni? Belum makan. Belum makan lagi? Kadang-kadang saya tunggu dia masak dari jam, katakan dia bangun 9 pagi sampai 4 petang untuk tunggu satu makanan. Saya panggil dia, dia cakap dia tak dengar. Kalau saya panggil pelan-pelan, dia tak dengar. Dia orang Myanmar lah. Tapi kalau saya panggil pelan tak dengar, saya pekik kuat-kuat. Bila saya pekik, saya rasa saya macam orang gila lah dari pekik-pekik. Sampai satu flat dia dengar suara saya. Anak saya kadang cakap, dia kat bawah pun boleh dengar suara mak. Kadang mak bising-bising orang dengar. Tapi apa yang dia buat kat saya orang tak tahu. Kadang-kadang saya tanya dia, kenapa bila aku panggil kau tak dengar? Entah dia kata dia tak dengar. Saya buka tingkap, saya tengok daripada tingkap saya panggil pun tak dengar. Tapi bila saya jalan dengan skuter saya ni kan, pergi ke dapur saya tengok ada earpiece tau tergantung dekat tepi. Bermakna dia gunakan earpiece kan, dengar radio dia. Sebab itu dia tak dengar apa yang saya panggil. Lepas tu bila saya suruh buat barang setiap hari daripada mula dia datang, mesti salah dia beli, salah dia buat. Dia sengaja nak pergi kedai tu berulang-ulang kali sebab dia nak jumpa kawan-kawan dia. Lepas tu kalau saya suruh siram pokok Fiza, ya Allah, pokok saya semua habis patah.
Orangnya kasar, Fiza, macam laki-laki. Dia cakap dia kat negeri dia memang tak pakai gaun sebab dia macam laki-laki. Dia campur semua lelaki. Awak tahu saya punya pasu bunga, dia ketuk-ketuk sampai crack. Saya punya pasu bunga, saya beri dah 7 tahun daripada IKEA. Tak pernah pecah. Cik, berapa lama katnya Cik ada pembantu rumah ni? Hari ni dah 4 bulan lah. 4 bulan. Sebelum ni saya ada menantu saya pernah tinggal dengan saya. Menantu saya pernah juga anak-anak saya yang lain tu ada maid datang kat rumah saya jugalah. Tolong-tolong gitu. Tapi diorang pun dari Indonesia kan. Diorang pun jirus pokok. Tapi tak pernah pula pecah saya punya pasu. Habis dia kata apa? Pasu saya memang nak pecah. Pasal dia ketuk Fiza dengan, kan ada macam pencangkuk tu. Kita buat korek-korek tanah tu kan. Gembur-gemburkan tanah. Besi tu kan, dia ketuk-ketuk dekat pasu tu. Habis pasu tu dia buat daripada tanah. Habis semua retak-retak pasu saya. Ada satu tu pasu tu macam buatan batu tau, anak saya belikan. Mahal Fiza benda tu. Yelah macam kita orang susah. Kalau harga 20 lebih tu kita rasa dah mahal kan satu pasu. Sampai dah nak opak Fiza. Itu satu. Kalau saya suruh dia beli katakan minyak Fiza, dia pergi dekat NTUC, dia ambil gambar dekat handphone dia tahu. Minyak ni katakan. Habis saya cakap dia, okey kau beli yang ini. Yang ini namanya Golden Drop, harganya RM7.5. Saya kasih dia duit dengan ini. Dia pergi, dia balik, dia bawa balik minyak cap sotong yang harga RM6. Padahal Cik dah terangkannya. Padahal saya dah kat gambar lagi dekat handphone dia lagi. Kan macam tak pernah sabar kan. Kalau kita tulis, cakap dah kita salah tulis. Kalau kita cakap, mungkin dia tak faham. Kalau saya cakap Inggeris dengan dia, dia kata apa? Saya tak sekolah, saya punya Inggeris tak pandai. Dia lagi pandai, dia sekolah, dia boleh cakap dengan orang Inggeris. Sebab dia pernah kerja dengan... Tapi dia kerja semua tak lama, Fiza. Rumah India berapa bulan, rumah Cina 2 tempat berapa bulan. Jadi Cik dia suka melawan. Dia suka melawan. Kalau saya cakap dengan dia, katakan saya cakap kau buat ni, kau buat sendirilah, dia cakap. Pasal kadang dia buat tak betul kan. Macam dia buat tak betul. Saya bilang cuba kau buat betul-betul. Dia bilang kau buat sendiri, kau pandai cakap aja. Dia bilang gitu. Saya bilang kalau aku nak buat sendiri, aku tak payah ambil kau jadi pembantu. Aku bayar gaji kau untuk buat kerja. Semalam dia ikut saya pergi Johor tak Fiza. Benda tu kat bawah dia macam paket-paket bawang putih kan. Dalam macam apa plastik itu kan. Saya suruh dia ambil lah, pilihkan. Dia kata dia tak tahu. Dia ambil sebarang tu Fiza. Dia ambil, dia masukkan kat troli. Bila saya tengok kat troli tu macam benda tu dah busuk-busuk punya. Saya bilang kau pilih yang baik tak? Dia cakap dia tak tahu. Kau buat sendiri lah, dia cakap dengan saya. Habis dekat dalam supermarket tau. Dekat UO, dekat Angsana sana. Sekali saya cakap dia, kalau kau cakap kau tak tahu, habis aku bayar kau gaji untuk apa kalau aku nak buat sendiri? Dia tinggalkan saya kat supermarket tu, dia jalan Fiza. Saya dengan troli, dengan skuter Fiza, bayangkan. Rahsia keluhan hati Puan Rashidah yang makan hati dengan pembantu rumah yang telah pun ditugaskan untuk menjaga beliau, tapi nampaknya tak dijaga dengan sesempurna. Apakah rahsia anda? Emailkan, Facebookkan, hubungi saya Fiza O dalam The O Show. I'm a Rockstar. Lagu kumpulan Search lagunya Rozana untuk anda. Dan tentang Rockstar ni, ini adalah rock band dari kumpulan dari dunia K-pop. Ini dia kumpulan FT Island. Antara kumpulan memang saya gila-gilakan dari Korea, dan ini adalah a dream come true untuk mereka dengan konsert mereka di Singapura pada minggu depan 8 Mac nanti 7 malam di Singapore Indoor Stadium, dan saya pasti ramai fans-fans mereka yang telah pun dapatkan tiket. Anda yang ingin menang tiket ini, okey, saya ada sedikit info tentang konsert FT Island yang akan berlangsung minggu depan. Harga tiket mereka dari $118, $148, $188. Tersedak saya ya, mungkin Hongki yang sebut-sebut nama ya. Sampailah ke harga $258 dan telah pun mula dijual tiket-tiket ini, dan anda boleh juga melakukan booking di internet di www.sportshubtix.sg, iaitu di SPORTS sportshub.tix.sg. Dan juga anda boleh hubungi talian 6333 5000, 6333 5000, ataupun anda boleh ke sebarang cawangan SingPost, ataupun anda boleh ke Singapore Indoor Stadium Box Office dari 10 pagi lagi untuk dapatkan tiket anda untuk ke konsert FT Island. Dan bagi fans-fans FT Island, saya akan berikan anda soalan mudah
2 soalan. Saya pasti kalau anda seorang peminat besar FT Island, ini adalah soalan yang chicken feed lah, yang anda tak perlu untuk berfikir panjang untuk berikan jawapannya. 2 soalan untuk anda. Ya, anda hubungi saya sekarang juga di 669-11897, ataupun kalau anda sukar untuk tembus di talian, anda boleh Facebook kepada saya di page Fiza ataupun di page Ria 897. Berikan saya nombor telefon anda, ataupun anda boleh tweetkan kepada saya, Fiza, saya ada jawapannya. Anda boleh berikan saya jawapannya menerusi private message, supaya anda lah orang yang akan saya pilih untuk diberikan peluang menang 2 keping tiket untuk saksikan FT Island. Dan 2 soalannya mudah sekali ni. Saya akan ajukan sebentar nanti. Jadi hubungi saya sekarang juga di 669-11897, dan anda perlu nyanyikan sekerat lagu dari FT Island. Sudahkah anda bersedia? Tension. Kalau anda sudah bersedia, bagi fans-fans FT Island, all the primadonnas, hubungi saya sekarang 669-11897. Untuk anda, sebagai bukti bahawa Hongki dari FT Island bukan setakat pretty face, tapi beliau boleh menyanyi secara live dengan begitu baik sekali. Lagu mereka I Wish secara live dalam The O Show. Okey, saya telah katakan bahawa hanya untuk fans-fans FT Island. Saya bukan apa, saya nak berikan peluang untuk mereka yang betul-betul memenanti FT Island. Kalau tidak, saya tak bersikap adil lah pada semua primadona di Singapura, ya. Dan kita tahu bahawa kalau anda seorang peminat FT Island ni, anda akan tahu apakah lagu debut mereka, apakah album debut mereka. Anda akan tahu semuanya tentang mereka dan juga tentang anggota-anggota mereka, ya. Dan anda akan tahu tentang semua lagu-lagu mereka. Dan saya pasal seorang peminat FT Island, katanya keterangan Sarah. Yes. So beritahu saya, betapakah anda mahukan tiket-tiket untuk saksikan FT Island? Yes, I very nakkan sangat. Ya. Cuba kalau aturkan baik lagi sikit. Okay, anda mahukan sangat untuk menang tiket-tiket ini ke FT Island, ya? Yes. Sarah, so beritahu saya, betapakah anda cintakan FT Island? I want to meet them. Tengok dalam live concert. Alright. Okay, sama excited darling. Sama excited macam, yeay! Saya nak jumpa. Okay, saya berikan anda 2 soalan kata FT Island. Pertama sekali yang mudah. Selalunya pemenang pertama ni akan dapat yang mudah, ya. Jadi anda beritahu saya, FT Island itu adalah nama singkatan mereka. Apakah nama penuh FT Island? 5 Treasure Island. 5 Treasure Island ialah betul. Dan setiap fans FT Island, semua pemerintah tahu bahawa lagu debut mereka yang telah pun menjadi juara di tangan carta K-pop untuk 8 minggu berturut-turut ialah lagu mereka Love Sick. So anda beritahu saya, apakah pula debut album mereka? Cheerful Sensibility. Cheerful Sensibility ialah betul. Yay! Akhir sekali, ini bukan soalan, tapi kalau anda seorang peminat FT Island, adalah kemestian untuk anda ketahui salah satu daripada lagu-lagu hit mereka, ya. Mereka ada banyak sangat lagu hit, ya, terlalu banyak sebenarnya. Mereka ada lagu Hello Hello. Kalau anda adalah peminat mereka, anda akan ketahui mereka juga ada lagu seperti I Wish, Love Love Love, dan sebagainya. Jadi tapi lagu mereka seperti Severely, I Wish, I Hope. Jadi anda beritahu saya, apakah lagu yang boleh anda nyanyikan dari FT Island? I try the Hello Hello. Hello Hello, ya. Okey, kita mulakan dari sekarang. Marian, Sarahan dan Marian, not interested in Marian, that's Sidoran Marian. Listen up, nobody, oh no, there's no one like you. Yay! Akhirnya anda menyanyi. Saya tunggu sekian lama, beribu tahun offline tadi untuk nak nyanyi. Tahniah Sarah, anda akan saksikan FT Island live di Singapura. Awesome. Daripada anda dan saya mencari pula pemenang kedua. Sebentar nanti kalau anda yang ingin memenangi, ingat 2 keping tiket untuk saksikan FT Island di Singapura 8 Mac nanti. Hubungi saya sekarang 669-11897 dalam The O Show.
Ziavi dengan kantoi untuk anda dalam The O Show. Nampaknya saya ingin berikan peluang untuk mereka yang betul-betul meminati kumpulan FT Island, sebab hanya seorang peminat saja yang akan betul-betul menghargai dan juga dapat menikmati konsert mereka akan berlangsung pada minggu hadapan 8 Mac nanti. Jadi terima kasih pada kawan kita tadi telah menghubungi saya. Itu Sarah Tan daripada Sarah, pemenang pertama dalam The O Show untuk menang 2 keping tiket. Ya Sarah, anda boleh bawa kawan anda untuk saksikan FT Island live di Singapura 8 Mac minggu depan, hari Sabtu 7 malam di Singapore Indoor Stadium. Ingat, tiket-tiket boleh anda dapatkan di sportshubtix.sg atau hubungi 6333 5000 untuk anda hubungi dan dapatkan tiket-tiket anda ke konsert FT Island live di Singapura. Sementara itu saya akan teruskan sedikit pesanan berikut ini dan saya akan tutup tirai. Esok saya akan berikan peluang seterusnya, bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4 orang boleh menang tiket-tiket ke konsert FT Island hanya di Ria 897. Beritahu semua orang dalam The O Show. Okey, saya semakin bersama anda dalam Singa Maksima hingga jam 6 petang nanti, dan esok akan The O Show bersambung semula. 4 keping tiket untuk ke konsert FT Island atau 4 pasang tiket, 4 kali 2 8 tiket lah kan. Wow, 4 pemenang esok untuk anda dalam The O Show. Dan esok juga saya Fizao akan temu bual artis yang sampai sekarang terunggul di Malaysia. Saya akan temu bual Datuk Siti Nurhaliza esok dalam The O Show 12 tengah hari.